Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, cuaca negara kita pun makin baiklah. Tidak ada banjir lah sebunyi tak. Terengganu kita, Besut kita pun baru ni pun masa debat juga ramalan tu dijangka banjir besar juga di daerah kita, di Terengganu kita. Tapi alhamdulillah, nampaknya banjir mungkin tak ada lah nampaknya. Tapi tak kira lagi tak, mari bulan 3 pula. Baik, apa-apa pun kita tengok pelajaran kita pada muka surat 49. Betul, muka surat berapa? Ayah, balik. Tak tahu. Oh, tak ada. Kita masuk pada Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna 49 lah. Nama-nama yang elok bagi Allah. Daripada tajuk daripada kitab Akidah Islamiyah ni, pada bab yang ke-8, pada masih lagi cara mengenal Allah. Itu tajuk dia, cara mengenal Allah. Disebut di sini cara mengenal Allah dengan dua cara baru ni. Yang pertama, dengan menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah Ta'ala. Yang kedua disebut juga di sini dengan mengetahui nama-nama yang elok, nama-nama Allah yang elok, Al-Asma'ullahul Husna, dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang agung. Mempelajari nama-nama Allah, mempelajari nama-nama Allah yang elok-elok itu adalah suatu jalan untuk mengenali Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Bagaimana cara kaedah kita nak kenal Allah? Maka antaranya melalui nama-nama dia yang elok. Apa maksud nama-nama yang elok? Nama-nama Allah Ta'ala yang maha agung. Elok tu comel. Allah Ta'ala ni pun sifat dia pun comel. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah ni cantik. Itu antara nama Allah ni cantik, comel, al-jamal. Allah Ta'ala sukakan kecantikan. Cantik kita ni, kalau kita kata kat dalam ni sebuah, kalau makhluk ni rapi, kemah, tu cantik juga. Segok, makhluknya boleh letak nama segok. Allah Ta'ala bukan segok lah. Sebut segok supaya kita ni segok yang sesuai dengan dia boleh lah. Segok kita ni semak. Jadi kecantikan tu diperintah oleh Allah. Cantik tu disuruh oleh Allah. Mari masjid pun cantik, comel. Kita ke pejabat pun kemah, comel. Tu disuruh. Sunat lah kita tambah hari raya. Hari raya comel lagi kita pakai. Sunat berpakaian baru. Dalam kitab sunat pakaian baru. Sunat pakaian baru maknanya tak mestinya baru tu dalam supik. Kalau tak ada orang dalam supik pun, hok jarang pakai baru juga. Jarang-jarang kita pakai tahun lepas raya. Tahun ni pula nak pakai baru lagi. Nama kata hok baru sama dekat, hok baru ambil kat gantung dalam kedai, dalam butik. Tu baru benar. Habis bitih dah main baru tu sama kak. Main apa tiap-tiap tahun ni baru sama musim-musim Covid ini pula kak. Kau tak ada bitih. Jadi kita ni kalau orang tua kak 4 tahun waktu dulu pun ada raya lah. Lagi tak ketat kak.
pakar tu lah, pakar sekali basuh-basuh taruh. Kau mana? Pakar sekali basuh-basuh taruh. Jumpa pula tahun lepas pula ni nak masuk puasa, nak masuk raya ni, waktu tubik pula baju baru lagi. Kalau orang pun tak padan dengan pasal. Tak, sehari raya tu kena salin 3 kali. Kena salin 3 kali. Pagi pasal, tengah hari pasal. Gelak tu pasal pula. 3 pasal. Nak beraya. Raya kedua tak kira lagi. Parut dah, contoh lah. Maka dia kata, kita tengok Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Isra, qul da'ullaha awi da'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maksudnya dalam surah Al-Isra ayat 110, katakanlah wahai Muhammad, pohongkanlah kepada Allah. Allah Ta'ala sebut wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pohongkanlah, mohon. Qul Allah, apa-apa kehendak, apa-apa permohonan kita hendaklah pohon kepada Allah. Itu namanya seru ni. Ni maknanya kita ni beriman kepada Allah melalui nama-nama dia. Bila kenal nama Allah, bila kenal Allah, kita seru sebut nama dia. Sebut banyak-banyak sebagai satu doa, sebagai satu zikir. Bukan nama Allah ni boleh jadi satu doa lah. Jadi doa, jadi zikir kita hari-harian. Boleh dibuat dalam bentuk tu. Pohonkanlah kepada Allah atau serulah kepada Ar-Rahman. Itu namanya. Allah satu nama, sikit lagi dia sebut lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama-nama agung. Duduk di awal lagi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf dah duduk. Jadi dia kata seru kepada Allah, minta kepada Allah dengan apa sahaja yang kamu seru. Mintalah, nak minta gapo. Tak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, serulah, mintalah kepada aku. Tadah tangan kepada aku, mintalah gapo hok nak minta. Itu utama sekali kemarin hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari antaranya ada masa, ada waktu dia tu waktu yang mustajab doa. Allah Ta'ala tak sia-siakan kalau kita tadah tangan kepada Allah pada waktu tu. Antaranya waktu mana? Waktu antara 2 khutbah. Antara 2 khutbah. Dah kalau duduk rumah lagi nak antara 2 khutbah lagu mana? Payuh nak doa pada masa antara 2 khutbah. Dah mari lewat. Mari lewat habis dah khutbah khutbah kedua duduk tengah-tengah dah. Terlepas dah satu waktu situ. Batu untung kalau kita mari awal, kita ada satu masa antara hari Jumaat setiap minggu tu antara 2 khutbah, pendek masa. Berdoa pada masa tu, sebut nama Allah, seru nama dia. Dengan nama-nama Allah yang elok tu kita seru, kita minta, kita berdoa. Doa pada masa tu adalah mustajab. Mustajab sangat. Ramai kita ni dia minta maaf lah, ada kadang-kadang waktu-waktu yang disebut mahalnya harga pada masa tu kita buat. Kita sia-siakan dia. Bila dah terlepas ke belakang nak ambil balik tak boleh dah. Tak boleh ambil balik dah. Jumaat kemarin tak boleh ambil dah. Rugilah secara mana pun dia tak akan jumpa dah Jumaat kemarin. Jumaat depan pula lah kalau kita panjang umur. Maknanya masa ni bila dah terlepas ke belakang, dia tak akan mari dah kepada kita. Iza amsaita fala tantazir sabah. Bila kita berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Wa iza amsaita wa iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kita duduk pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Apabila kita berada pada waktu petang, jangan tangguh-tangguh amalan kita, pekerjaan kita tak sampai waktu subuh, waktu pagi. Sifatnya Nabi sebut, orang ni dia suka tangguh pagi, petang, pas ke pagi. Sifat orang bertangguh-tangguh, kerja bertangguh, nak amal pun bertangguh juga lagi. Nak ngaji Quran, nak sebut nak ngaji Quran tu boleh dah, dapat dah. Ada dah terletak hasrat nak ngaji lagi sejik tapi tak mari lagi. Lama aku tak pergi sejik ni. Nak berapa lama benar dah tinggal jemaah ni.
seminggu tak pergi lagi. Tapi tak sampai juga lagi. Tangguh tu, tangguh. Apa? Sebab sibuk lah, banyak urusan lah. Allah, anak pun mengaji lah begini. Jadi urusan tu banyak. Maka dengan kehidupan kita tu sehingga kan kita pun jadi tertangguh-tangguh segala perkara yang patut kita buat pada masa tu. Maka sebab itulah kita ni disuruh oleh agama jaga masa. Masa tu amat berharga sekali. Wala as innal insana lafi khusr. Demi masa, Tuhan sumpah dengan masa tu. Sebab ramai manusia berada dalam keadaan rugi kerana dia ni tidak menjaga masa. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Besar rugi tuan-tuan. Dah berapa tu rugi dah. Kemarin tak boleh nak ambil balik dah. Rugi ya. Sebab kita barang rugi ni juga satu perkara, satu hal lagi. Sebab kita tak nampak. Rugi hak gini kita tak nampak. Rugi hak bisnes kita nampak. Rugi nego kita nampak. Rugi apa lagi? Rugi hak benda lagu tu tuan-tuan. Kita kehilangan harta, rugi. Kita hilang harta benda kerana banjir, rugi. Kita jatuh dalam perniagaan, rugi. Tapi kerugian hak kita tinggal masa, kerugian kita abaikan masa kita dengan Allah Ta'ala, dengan ibadat, kita tak serah rugi. Ini satu-satu benda yang kita sama-sama kena muhasabah. Hamba sendiri pun gitulah juga. Kena muhasabah. Ruginya masa kita Allah Ta'ala beri. Masa kita dia bergerak dengan seiring dengan usia kita. Maknanya hari ni usia kita makin bertambah, makin bertambah. Adakah bila dia makin bertambah, bila kita tak ambil manfaat masa yang Allah Ta'ala beri, lepas tu hari akhirat Tuhan tanya balik, ke mana masa kamu habiskan? Ke mana masa kamu habiskan? Ditanya. Dah aku beri lama sangat atas muka bumi ni, perhabis mana masa? Masya Allah, takut kita tuan-tuan. Perhabis duduk kedai kopi, siapa kau rugi saja-saja, tak ada manfaat. Bukan kedai kopi tu salah dak, minta maaf lah. Beli ada kedai kopi. Lama kata aku buat kedai kopi ni rugi ke sia-sia ke? Dak, itu jalan muamalah. Itu satu saluran muamalah. Jual beli itu sunnah Nabi. Maksud rugi ni dah selesai dah urusan kita makan minum, hajat kita, main haji pula kan. Atau rugi tu kat mana tu ni. Ni ada sebenarnya sahabat hamba sini. Lama dah mari baru jumpa. Ni untung ni telefon, telefon ada. Untung telefon lah ni. Dudang mari dah. Tak tahu pun saya ada sini. Bayar kata tuan 40 tahun. 40 tahun. Lebih kali tu. Ada kelih sama dah depan dah. Mu kelih aku kelih. Tengok dalam grup ni duk main dudang dah. Akhir-akhir jumpa-rupanya sahabat sekolah dulu. 40 tahun lebih tu kan. Bayangkanlah. Baru jumpa dekat Amna ni. Tu sahabat saya, tapi tua dia setahun. Semak je lagi dengan saya. Tu adalah lebihnya. Bagi ni boleh kena air tu kamu. Mana pasal 40 tahun ni bayangkanlah. Ada sebahagian tu 40 tahun tak pernah jumpa lebih. Ada pernah tu kita dah dapat jumpa dah. Ada setengah tu dah meninggal dah. Innalillah. Dah pergi belaka dah sebahagian tu. Gitulah, ada yang masih diberi usia ni kita sempat berjumpa. Ingat kisah lama-lama zaman duk berembah dalam sekolah. Baik, dan dia kata lagi, maka ia mempunyai nama-nama Allah yang baik. Maka ayyamma tad'u lahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka Allah Ta'ala ni yang mempunyai nama-nama yang baik. Baik tuan-tuan, balik pada adab. Jadi nama-nama Allah ni tuan-tuan yang kita bawa dalam doa antaranya banyak. Kalau kita tengok nama Allah sekali Allah tu saja lafzul jalalah disebut 2000 lebih. 2000 lebih. Ar-Rahman 800 kali, Ar-Rahim 800 kali. Nama-nama Allah ni disebut dalam Quran tu 2200 lebih. Hampir 2300. Maknanya kalau kita baca Quran tu tuan-tuan, kita tak sedar pun kadang-kadang dengan jumlahnya beribu-ribu.
Kalau kita ni tilawah Quran lah, yang kita menjadi satu kelaziman bagi kita, hari-hari kita baca Quran, hari-hari baca Quran. Iqra'ul Quran, Nabi suruh kita baca Quran, dekat dengan Quran. Itulah antara amal kita hak paling mahal dalam kubur esok, hari akhirat, alam barzah, hari akhirat pada mahsyar pun Al-Quran. Ya, Nabi suruh sangat Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ashabul syafi'an li ashabih, dia bagi sebagai saing kepada kita, syafi'ah, bagi syafaat. Baginda Rasulullah ni pemberi syafaat dah, tapi Quran ni syafaat sebab mukjizat bagi Muhammad, bagi Rasulullah. Mukjizat yang terbesar, tidak ada dah daripada nabi-nabi, rasul-rasul. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar kurnia Allah Ta'ala kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah kalau kita lepas tuan-tuan mukjizat terbesar ni, Allah tak tahulah rugi kita kata bahasa tak saya ambil peluang lagi. Rasul lain tak ada mukjizat besar ni. Kita ni umat Muhammad diberi mukjizat terbesar ni, Al-Quran ni. Kita tak cara ke dia, tak ngaji dengan dia, tak baca ke dia, masya-Allah. Bacalah sikit pun. Hatta kita buat satu kelaziman, hari-hari bacalah SPP, bacalah satu lapu, bacalah satu surah pendek sekalipun. Tak, bacalah nak tidur pun apa-apa surah sekalipun. Jangan ditinggalkan langsung. Tak, maknanya kalau kita tak boleh nak buat sikit abuk, jangan tinggal langsung. Hatta kita bacalah hatta surah paling pendek sekalipun, Al-Kausar sekalipun. Oh, sibuk sangat ni. Pagi hari ni bekerja dah, kerja pergi mari dengan urusan kehidupan kita, anak, keluarga. Bacalah atas kata inna a'tainakal kausar, padan juga tu. Paling pendek sekali. Dah sibuk sangat agak. Mulut ni berat sangat kata. Kau kerja pun siapa aku tak boleh nak baca mulut ni Quran. Dah tak mestinya kita baca Quran ni tuan-tuan nak duduk atas kapek, nak duduk atas tempat sembahyang. Dah atas kereta apa tak boleh baca Quran ni. Kau mana-mana suruh kita hafal, baca je lah kan? Mana tu, tunggu dulu, baca lah. Dan kita tak ada nak lepas sujud nak balik rumah nak ambil Quran letak atas rak kau nak tak ada. Nak duduk tempat kita biasa baca Quran, meja kita, kursi kita tak ada. Start kereta bawa pergi nak pergi mana pun baca je lah atas kereta. Baca lah surah Al-Qadar apa, surah-surah mana yang kita hafal. Banyak surah kita hafal ni. Banyak surah kita, surah Muqaddam yang kita hafal dah. Surah panjang lagi boleh baca. Dan firman Allah Taala dalam surah surah A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Lepas tu tak ada alif lam tu. Tak ada alif lam di sini buku kitab raya ni. Dia A'raf gitu ya. Ayat 180 Allah Taala telah berfirman, dan bagi Allah nama-nama yang baik. Tuhan Allah ni dia mempunyai nama-nama baik. Ni antara dalil lagi. Serulah dengan nama-nama tadi. Serulah nama-nama Allah tu yang baik-baik itu, dan tinggalkanlah orang kafir, orang yang kufur tentang nama-namanya. Peduli ke dia. Orang-orang kafir, orang-orang kufar tu, orang-orang yang tak beriman tu, dia tinggal pedulikan dia sebab dia menolak nama-nama Allah. Tinggalkan dia. Dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Hari akhirat agak dia akan dibalas dengan apa yang dia buat, dengan apa amalan dia muka bumi hari ini, dia akan menerima pembalasan hari akhirat. Kematian juga tunggu. Siapa mati tak, menunggu azab daripada Allah Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu perkara lagi tak, kita ni setiap kita dah pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita jumpa dengan Allah. Aku nak bawa pergi alik sana dekat. Kalau tadi dah amalan kita, Quran tu amalan dah. Yutba'ul janaiz salasah. Nabi sebut kita ni bila mati mengiringi kita tu 3 perkara je. 3 perkara.
Tiga perkara tu atas muka bumi. Belum pasti lagi siapa alik sana berlaku tiga tak. Tiga ni tuan-tuan. Yang pertama Nabi kata ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga ni semua la ni dia atas muka bumi berlaku ni. La ni dia ada dekat dengan kita. Cuma tunggu lagi kita mati jadi jenazah. Jadi bangkai. Kita lama dia panggil bangkai. Kalau kasar bunyi panggil bangkai. Macam barang mapuh pula. Kita fiqh lama je panggil bangkai. Pomuk Oh, mana dia mati mana tu? Bila bangkai siapa rumah? Jangan kata gitu. Cari pasar tu. Ramai duduk tunggu depan tangga. Ada orang kampung kita mati kau lupa. Dah bila sampai bakar rumah? Jangan panggil bangkai je. Bila jenazah siapa? Panggil bangkai baru. Lama dengar ustaz baca dalam kitab bangkai manusia. Hukum bangkai manusia suci dalam bab bangkai ni. Bangkai belalang, bangkai ikan, bangkai manusia dia sebut bangkai. Semuanya hukumnya suci. Bangkai mati mana accident lupa. Lambat siapa bangkai tu? Masa mana nak sipai bangkai tu? Jangan dengar kau tua rumah agak cari nyakit ni. Cari nyakit jenazah hormat dia jenazah. Tu maksud dia nya. Maka dah lah ni ada dah dengan kita ni. Yang pertama harta. Apa ahli kita, keluarga. Bersama adalah dengan kita. Ada isteri, ada anak, ada suami, ada nenek, ada datuk, ada ayah, ada belaka dah ni. Yang kedua harta. Tak ada orang tak ada harta. Semua orang ada harta. Mari sejak ni ada harta tu. Mari motosikal, mari dengan kereta. Mana boleh dikatakan tak ada orang yang tidak mempunyai harta. Semua orang tak ada mempunyai harta Tuhan beri ke dia. Yang ketiga amalan kita. Ni ada dulu ni. Amaluhu. Ni ada dengan kita sembahyang jemaah kita, majlis ilmu kita. Tu semuanya betul amalan. Maka bila siapa ke kubur dihantar ni yutma'ul janaiz, mengiringi jenazah ni tiga. Tapi siapa aku kubur masuk je kita dalam liang lahat, dua balik. Masyaallah. Kita ingat kau tiga-tiga duduk dengan kita. Fayurji usnani balik dua, ahluhu balik, wa maluhu. Ahli keluarga dengan harta balik. Anak kita bawa kereta kita macam di pergi siapa kubur, siapa pintu pagar ya, tak apa kubur pun buat balik macam tu. Tak kira dia tinggal. Pergi dengan haria tau. Pergi dengan kereta X70, pergi dengan gapo dengan motosikal, keluarga ahli ke kemari belaka harta. Anak-anak KL pun balik. Semua buat balik belaka. Tak kira nak tinggal kabuh dia kata. Abah mati dah. Tak ada habis. Harta balik, keluarga balik. Tinggalnya waya baqa amaluhu, tinggal amalan dia. Duduk dengan dia. Duduklah situ mu. Sembahyang kamu, puasa kamu, haji kamu, apa-apa saja amalan kamu berada bersama dengan kita, dimasukkan ke dalam liak dengan jenazah tu. Hak tu hak tinggal. Bersama dengan Tuhan dia. Allahu akbar, Tuhan ada hak tu. Tinggal hati. Waya baqa wahid. Tinggal saja. Dia balik habis dua tu, waya baqa wahid. Fayal ji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hak yang tinggalnya amal sahaja yang tinggal. Maka inilah bila dah tinggal amal saja kepada kita tuan-tuan, kita pun tanyalah diri kita, muhasabahlah diri kita sendiri. Cukup dah amal aku ni, ya Allah, aku nak balik alik sana ni. Lagu mana sembahyang aku, lagu mana puasa aku, lagu mana zakat haji aku, bagaimana sedekah aku. Tu kita tanya kita balik. Tanya diri masing-masing. Hasabu qabla an tuhasabu. Tanya diri kita, muhasabah diri kita. Jangan tanya orang. Jangan tanya orang lain. Orang lain itu hariwalah pula. Cuma kita bagi nasihat, bagi pandangan, bagi apa pengajaran supaya ambo jugalah. Tak boleh nak tanya, tuan-tuan ni beramal tak lagi? Boleh-boleh hanya soal gitu. Tuan-tuan ni beramal tak nampak relax ni. Soal amalan tuan-tuan, soal kita sendiri. Cuma Nabi kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan.
Mudah-mudahan peringatan tu memberi faedah bagi kita sendiri. Nabi bagi peringatan, orang bagi peringatan, ayah bagi peringatan, nasihat pada anak, pada suami, pada isteri. Nah, semua bagi nasihat. Adinun nasihat. Nabi kata agama tu bentuk nasihat. Agama tu sendiri bentuk nasihat. Kalaulah agama ni tidak dalam bentuk nasihat, kita ni tuan-tuan hari ni tak tahu hidup lagu mana tak tahu. Belah-belah nasihat ni lah juga Allah payah nak tengok sehari dua ni duk wero luas sangat, apa ramai sangat budak kena mandi jenazah, mandi apa kotak email tu, kotak email apa berhigak-higak, boleh higak dia ni kerana nak ambil piti tabung masjid kan, letak atas kati basuh apa mandi mayat tu pakai cucu air. Kotak email pala kotak email masjid tu jadi ketua pakai waya cucu air ni cucu kapur baru, ni cucu baru kapur baru kapur kalau tu dekat tu dong cocok air waya dalam muka dalam seluar nak curi piti sangat dia kata. Wero habis kata telefon lah ni kan bagi pakak sebar macam-macam orang kutuk lah tak kutuk macam-macam baru kutuk email apa lah email ni kasar sangat gini. Tanya dulu budak ni makan atau tak makan, rupanya budak ngisap lado. Ada pula atawi dia, datuk dia sendiri pula mengaku ni cucu dia. Dia tak sudah mengaku lah, keturunan kita juga. Datuk ni pun satu hal juga. Ni cucu hamba ni cucu saya, dia kata. Piti saya hak sipai nak pergi umrah pun dia curi juga. Yang royak buka temelan pula. Tak ada pasal-pasal. Biar kira dah cucu siapa? Betul tuan-tuan. Ke dunia ni cepat sangat dengan sebar. Ngok telefon, cucu kita, keturunan kita, anak kepada anak kita. Allah, tak usah royak lagi tu. Air tu dah. Setakat orang kampung kita tahu dah, sudah dah. Orang kampung tahu dah tu. Tak payah sebar siapa kau Terengganu, siapa kau Kelantan, siapa kau Selangor. Kita duduk sini sudahlah orang kena ada dah. Kita kalau boleh pun kita tahu keaiban orang, kita tak sebar. Jangan sebar keaiban orang. Nabi kata dah, jangan kita buka aib orang. Bila kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Dunia je buka dah, sama telah akhirat. Man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita tutup aib orang, dunia tu yang tutup. Jangan buka aib orang. Hatta dia buat benda salah pun, benda maksiat pun jangan buka air dia. Jangan kebel. Kecualilah kejahatan yang betul-betul yang kita nampak, kezaliman yang boleh menjadikan satu pengajaran kepada orang, sebut je kejahatan tu. Sebab boleh jadi pengajaran. Ada anak kita mu tak sayanglah, kita kata tak. Jangan sayanglah tu mak weh, kita buat anak kita. Tu dengan anak gini, kita utuk ayat anak. Nakal sangat dia gini, utuk gitu. Nakal sangat. Jangan duk sebar kata-kata tentang kenakalan anak dia. Tak boleh. Nah, mana peranan kita, mana tugas kita, mananya kita ni sebagai pendidik, kita ni orang tua. Nak royak kerja didik dia, biarlah dia nakal secara mana, jahat secara mana, penagih dadah secara mana pun, masya-Allah. Kita ni tu hari ni rata-rata ada budak-budak nakal ni. Boleh kata setiap kampung ni ada budak nakal, kau tak ada? Ada budak nakal tu, adalah kita. Tak betul tu yang buat gitu. Jangan kata kita, kampung aku ni tak ada seorang habuk budak nakal. Tak ada hidup kita mana. Kena ada juga hak budak-budak nakal. Kita kata kampung kita ni semua orang semaya, tak ada orang tak semaya. Tak apa dia panggil tak sedap tak suka. Maksudnya kita ni tidak tercabar. Tidak ada kerja kita. Bila satu qaryah, satu kampung ni kita ada hak semaya, ada hak tak semaya, baru ada kerja. Kerja untuk wilayah, kerja untuk imam, kerja khatib, kerja pendakwah, kerja mubalik tu. Kerja tok ngulu macam-macam kerja kita, kerja mak ayah. Bila ada hak tak semaya, tak kira semaya belakang suti kampung tu pinih ni. Dok tuan-tuan, jangan tak semaya. Kamu cerita dah buat ni anak ebah. Tak cerita lagi. Hak tak semaya. Cerita dah sudah.
Cerita dah. Tu nak royak dah. Lama-lama tak nak ebah. Pergi Kuala ni klik nak ebah 4 beranak cucu tu kan. Nah. Masalah tuan-tuan, hak tua umur 60 lah ke atas 70 tu okeylah orang lelaki umur 60 lebih mari hek. Nah. Tak okeylah mari hek tuan-tuan. Dah apa bah berhenti mari subuh tak mai ya. Masya-Allah. Sedihnya kita. Nah, kita pun nak kata wah dah mu. Nah, dia tak situ rumah ya kak. Ni 40 cerah dah tanah nak mai masjid Sungai Ikan. Reba ketik pasal cakap lagu tu. Siapa-siapa nak bayar turun. Siapa-siapa nak bayar turun. 15 minit masa saya kita bui. Dia tanya siapa-siapa nak bayar. Jelas mengerti ya. Mu nak bayar mu turun. Aku tak bayar, aku tak turun. Masya-Allah. 3 beranak tu. Saja angkat 3 beranak sebab nak ibah section 17 tu 3 orang tu yang naik. Siapa besuk. Orang lain turun lah Kuala Lumpur turun mana rata-rata dia tak ada lebih kurang ramai lagi atau lepas tu masa sampai di Sungai Ikan tu Sunny Express turun itu saya rasa hari ni rasa nyesal saya tak tegur budak muda hari ni rasa fikir aku rasa apa aku tak si tegur dia tiba-tiba aku tak sapa dia habis adik mari mana nah balik mana sepatah habuk dak sampai pada section 7 dah sapa Kuala Besar. Bagi nyesal pula. Sebab apa? Nyesal tu. Dia duduk sebelah saya, nak pakai seluar pendek. Tu ya saya tak tegur dia. Mungkin saya mari hati saya istighfar pada Allah Ta'ala. Mungkin saya terletak budak ni tak lewat kira mana main seluar pendek ni. Saya hari ni saya rasa mikir aku ni ada dosa. Aku sendiri ni ada dosa. Apa orang muda umur 30 aku tak boleh tegur. Duduk dia main telefon malu pendek kita pun kelih dia dia kata nak balik mana dia gitulah apa dah mari mana kerja ke apa dah paksu dah paksu dah siapa Sungai Ikan tuan-tuan dia turun mayat masya-Allah dah betul tak dia turun mayat hak nuh tu tak turun mayat hak umur 60 lebih hak puas lagi ni hak ni dua pendek turun pergi sembahyang masjid hak hijau tepi jalan tu ambil kain pelekat naik ayat tuan-tuan masya-Allah lepas tu saya fikir aku ni ada dosa aku ya istighfar saya tu patut kita tegur dia ni kita boleh baik juga tuan ni ni orang gini kita boleh dekat dengan dia jangan kita rasa aku ni comel pakai comel aku ni buat sempurna buat betul dah jangan kita tengok pula orang hak nampak tak betul nampak tak sempurna tu tak betul dah. Dia dah ada jalan dia ke arah tu. Dia dah ada ni. Mungkin mak ayah dia cerita dulu, mak ayah dia nasihat dulu, tok guru dia nasihat, ustaz dia nasihat, dia pernah dengar tok imam ke, khatib ke, mengajar sejid ke. Sembahyang jangan tinggal. Sembahyang kena jaga. Cuma hak ni dia tak reti lagi. Ni. Hak ni dia tak reti lagi ni, tuan-tuan. Tu je. Hak lain dia reti dah tu. Jadi kalau kita ada hijau, ada peranan, tak, situlah kita royak. Abang tak, bila-bila abang nak musafir ke mana ke, kalau kita kenal dia kan tak. Pelabur sikit seluar, Senin nak mayat. Pakai bawah ada lutut sikit ke, terik ke orang nak bawah ada lutut sampai betih. Kayak comel, boleh pahala tak kita? Tentu boleh pahala. Besar tu kita boleh pahala sebab dia akan guna, dia akan amal sampai bila-bila sampai kau yang mati. Ustaz kata haram kita dedah aurat, haram kita buka aurat tak luar pada sembahyang pun. Bukan aurat ni wajib tutup dalam sembahyang saja, bukan aurat itu wajib ditutup luar daripada solat. Dia pakar ingat. Dia ingat paksu dah. Kalau kita berani tegur tiga tu beranilah lah. Bila-bila buti bah buti minah kat kita duduk meja dia. Situ kerja dakwah tu. Ni hak kerja dakwah Rasulullah dulu ni. Rasul dulu dia ajak untuk beriman kepada Allah. Hari ni kita bukan ajak untuk beriman dah. Dia sudah beriman dah. Semua ajak nak beki ya. Sikitlah lagi kerja kita. Ajak nak beki, ajak nak betul je. Sikit lagi adik weh nak sikit-sikit pun payah bukan mudah sikit nampak tapi payah tuan-tuan nak atas hak depan mata kita pun tak boleh nak tegur lagi sama telah hak tak kenal mata hidung
Lepas tu kita kadang-kadang kita masuk gimana kita tuan-tuan, kita mau sampai kita pergi mana tak, kita jumpa lah siapa dia betul dakwah ni tuan-tuan, banyak dengan orang muda, dengan orang tua, dengan apa, jangan kita gaduh nak rasa hati kita ni rasa kecewa dengan dia, jangan. Nah, kita ambil sikap positif yang dia ni adalah terbaik. Yang dia ni adalah orang terbaik Tuhan pilih tu. Lepas tu orang mari masjid, anak-anak muda mari masjid, biar je mari dengan rupa lagu mana pun, kita jangan halal. Kita jangan rasa pandang dia pelik. Lama kita mari masjid tak, duduk ceruk ni tak, kita kelih bersih, pakai kelih hijau belakang tak, warna aku esok tak mari dia. Esok tak mari jawab dia. Baik kita pakai kelih tu bila kelih dia tak, tu email tu pula kelih dia. Ya kata aku mana pelik orang kelih aku belakang. Semacam dia kata ni, esok tak mari lalu. Ada seorang ahli jemaah kita lama dia tak pergi pula, hilang pula ni, ada ni kali ni lagi lama tak pergi jemaah apa tak pergi dah, dia pergi di belakang. Nah, orang hak tak biasa mari nak turun, dia tak berani duduk depan, dia duduk apa dinding, nak nyanda dinding. Orang gini kita tegur tuan-tuan, mana abang man tu panggil apa tu abang-abang lah tu, tegurlah, sihat kau tak? Sihat, alhamdulillah sihat tak? Bagus tu tak, tu Tuhan beri tu setahun ni kita sihat tu, alhamdulillah lah tak? Tu kita nak ni dok tegur pun dok, tak iman tak tegur pun tak iman. Jangan buat sombong kita tak iman ni tak? Mau minta maaf dah boleh, jangan buat sombong dengan ahli jemaah kita, tegurlah dia, sapalah dia, beri salam ke dia, assalamualaikum kau tak? Duduk dekat dia, tanya khabar dia. Bila kita bercakap sepatah tuan-tuan, tak mustahil dia mencetuh dalam jiwa dia satu perasaan yang besar. Rupa-rupanya aku ni ada orang ambil berat kat aku. Tok Imam ambil berat, Tok Bila ambil berat, Ali sayang-sayang aku ambil berat, aku je ni mari tak mari seji. Rupa-rupanya orang sayang kat aku. Lepas tu baru je nak mari pula. Dia rasa tertarik dah dengan apa, dengan sapaan kita. Dengan sikap kita. Ni dah Allah yang awak tak tahu, sedih. Orang muda gitu juga. Akhir-akhir sekali kita dapatlah jemaah makin bertambah, orang makin mesra, ada ikatan kasih sayang. Lagu mana dia betul dia buat amal, kita jangan hukum lagi dia. Jangan hukum, jangan gaduh cepat hukum dia. Semaya tak uti tak bukti mudah satu. No. Maya letak pukan. Jangan kata letak pukan lagi. Biar dia mahadi maya dulu. Koh-koh lah. Mudah-mudahan perubahan dia tu sedikit demi sedikit Allah Ta'ala beri sinar kepada dia. Kalau dia mati dengan gitu pun Allah harap kita, Allah Ta'ala beri keampunan ke dia. Mungkin dia lebih baik pada kita. Ni masjid Kampung Ambo tuan-tuan tu, kalau program baca ngaji Quran petang-petang dalam 3 kali seminggu tu, hak tuan-tuan pergi ngaji bawa buku Iqra. Ni bawa buku Iqra satu baru. Iqra satu baru mu. Apa berapa dah mu? Iqra satu baru. Kalau kita nak kata dah. Jangan kata dia bawa buku Iqra satu baru nak pergi ngaji dengan Tok Imam ustaz. Duduk cokoh 3 orang baca. Duk i ustaz negak i u tu patah tumbah. Kau mana tuan-tuan? Biarlah ke dia. Jangan pula kita pula pandai pula kat kelih. Bakal kelih dia pula. Dia malu juga. Jangan cara ke dia. Jangan cara ke dia. Dia main dia telak ke dia cara dia. Ni bakal kelih belakang. Main mana pula tu Kita duk ngajuk pula. Nah, hak pandai duk sini pula. Ada sekelompok pula pandai pula. Betul tu mah betul kakung lidah. Dia bagi kadah lidah. Kerah lidah nak lagi mana? Dia nak bagi ngaji tu untung dah tuan-tuan. Dia mari rumah bawa naik motosikal, ambil bawa buku Iqra hak anak cucu Iqra satu ni tuan-tuan. Hak cucu ambil tu. Hak ngaji mula. Pasal Palu, dia ngaji. Masya-Allah tuan-tuan. Ni kita duduk dada kita syukurnya tak? Sebab ada lagi Tuhan campur, Allah Ta'ala campur hidayah dalam diri dia rasa nak belajar sebelum dia mati. Kata doktor Ahmad Dasuki, dia kata
jangan mati, kamu jangan mati selagi kamu tak erti baca Quran. Ambo biasa dengar ceramah Dr. Ahmad Zuki ni, sedap je ceramah. Kamu jangan mati selagi mana kamu tak erti baca Quran. Masya-Allah tuan-tuan. Takut kita. Gemetar hati kita tuan-tuan, gemetar takut. Jangan mati kalau tak erti baca Quran. Sebab apa nak dalam kubur ni? Tak ada benda boleh benteng kamu. Masya-Allah. Berasa kenalin lalu kita tu. Aku nak baca Quran, tak erti baca Quran. Jadi akhir-akhir kita buat sebagaimana apa yang kita mampu. Ngaji, baca. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu hati kita tuan-tuan. Hasrat kita tu nak sangat tapi lidah aku ni kerah ya Allah. Berdoa ke dia, ya Allah, lidah aku ni kerah, lidah aku tak boleh nak sebut kalam-kalammu ya Allah. Doa gitu aja. Kerah kekau dah nak sebut kalammu ni tak boleh ya Allah. Tapi berilah aku ni peluang nak ngaji, nak belajar. Kalau dia mati saat tu tuan-tuan mana? Besar tuan-tuan. Nak muji lebih dia daripada kita ngaji Quran habis juzuk sehari. Wallahu a'lam. Kita sambung mula bunyi loceng dah. Lah ni subuh lewat dah. Saya buat agak dah berhenti siapa aku tu syuruk. Bak daripada 45 aku tu syuruk tu setengah jam lebih sikit dah. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.